Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu semula dalam bicara ilmu PPD Tanah Merah. Alhamdulillah, sekali lagi kita masih lagi dalam mood sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-63 bertemakan Malaysia Prihatin. Dalam tema ini juga membawa pengertian bahawa kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah sama-sama memerangi pandemik COVID-19, sama ada kita sebagai penjawat awam, sebagai pegawai di sektor swasta ataupun sebagai sukarelawan maupun orang perseorangan. Perkongsian kali ini saya ingin kupaskan tajuk pengurusan marah, iaitu sebahagian daripada tajuk-tajuk kesejahteraan psikologi #3A, yang mana kita sebagai penjawat awam dan warga pendidikan hendaklah mengamalkan nilai-nilai kesejahteraan psikologi supaya perkhidmatan kita sebagai warga pendidikan dapat melahirkan insan-insan yang kita didik mempunyai emosi yang terdidik dalam kesejahteraan yang sempurna dan betul. Saya bawakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mughadan iza salahal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada seketul daging yang apabila ia baik, maka baiklah seluruh anggota yang lain, dan jika ianya rosak, maka rosaklah seluruh anggota yang lain. Itulah hati. Fahamilah bahawa manusia mempunyai hati, tetapi tidak menggunakan hati untuk memahami. Kecerdikan dan kebijaksanaan tidak hanya terletak pada akal, tetapi tempat duduknya juga pada hati. Kalau nak diibaratkan, hati kita adalah enjin dan kenderaan dalam kehidupan. Jika peralatan, kenderaan, tempat kediaman kita rosak, lumpuhlah perjalanan hidup kita. Kita gunakan hati kita untuk mengawal tindakan kita sehari-hari. Jika kita ingin membuat perbandingan antara hati kita dengan enjin kereta, ianya mungkin terlalu jauh berbeza. Berbanding enjin kereta, hati kita lebih letih disebabkan penggunaannya yang melampaui bayangan kita. Hati kita digunakan untuk merasa, melihat, merenung, mempertimbangkan serta diasak dengan ujian-ujian dalam kehidupan, seperti kemarahan, kekecewaan, kesedihan, kegembiraan, keterujaan. Semuanya kita hadapi dengan hati kita. Kali ini saya ingin berkongsikan satu cerita yang boleh diambil ikhtibarnya. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang terkenal dengan sifat kebengisan dalam menjatuhkan hukuman kepada sesiapa sahaja yang bersalah. Sesiapa yang bersalah pasti akan dihumban
ke dalam sangkar yang dihuni oleh anjing-anjing liar yang lapar. Memang telah banyak jiwa raga yang terkorban dengan hukuman yang telah dikenakan. Maka nak dijadikan cerita, pada suatu hari, beliau dapat tahu salah seorang menteri yang cukup rapat dan dipercayainya telah melakukan kesalahan kepada raja. Maka menteri tersebut terus dijatuhkan hukuman dengan dihumbankan ke dalam sangkar maut yang terdiri dari anjing-anjing liar yang kelaparan. Sebelum dilaksanakan hukuman, menteri tersebut telah merayu agar ditangguhkan hukuman selama 2 minggu. Permintaan beliau telah dipersetujui oleh raja tersebut. Pada keesokan harinya, menteri tersebut telah pergi ke sangkar maut dan berjumpa dengan pengawal yang menjaga sangkar tersebut. Menteri itu telah minta kebenaran kepada pengawal untuk menjaga anjing-anjing tersebut selama tempoh 2 minggu. Dia minta pengawal-pengawal tersebut balik berehat di rumah. Selama tempoh 2 minggu bersama anjing-anjing liar, menteri tersebut telah berjaya menjinakkan anjing-anjing liar tersebut dengan pelbagai cara. Apa yang menakjubkan, hanya dalam tempoh 2 minggu sahaja, kasih sayang di antara manusia dan binatang telah tersemai dan termeteri. Pada hari hendak dijatuhkan hukuman, raja tersebut telah mengarahkan menteri tadi dihumbankan ke sangkar maut tanpa adanya budi bicara. Namun raja amat terkejut kerana anjing-anjing liar itu tidak menerkam mangsanya seperti mana sebelum ini. Malah anjing tersebut cukup manja dengan menteri itu tadi. Baiklah warga pendidikan dan AKP yang dihormati, apakah pengajaran atau moral yang dapat kita kongsikan dalam cerita ini? Yang pertamanya, walaupun hanya tempoh 2 minggu bersama anjing-anjing liar, namun kasih sayang dan kepercayaan telah terbina dengan begitu kukuh antara dua makhluk yang berbeza. Yang kedua, inilah akibat perasaan marah yang tanpa soal selidik boleh menghukum seseorang dengan kejam. Yang ketiga, perasaan marah akan melahirkan perasaan yang lain seperti dendam, iri hati dan benci. Hati tetap tidak akan tenang jika perasaan marah itu timbul di dalam hati. Warga pendidikan dan AKP yang dihormati, fahamilah bahawa kecerdikan dan kebijaksanaan tidak terletak pada pemikiran semata-mata. Pemikiran yang berlandaskan emosi atau hati atau iman akan menyempurnakan lagi tindakan kita untuk mensejahterakan diri kita dan juga orang lain. InsyaAllah kita sama-sama cuba sempurnakan yang biasa-biasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.